hal sebegini, apa Datuk lihat situasi yang berlaku ini? Adakah kita memberi makna kita semakin matang dalam politik dan kesan yang sedang kita hadapi sekarang? Dia isu yang berlaku sekarang ni, slogan ataupun sikap kita mendahulukan negara ni sudah berkurangan atau tidak diambil peduli lagi. Semua orang sekarang ni yang Muhammad Datuk ialah cuba nak mendahulukan kepentingan kelompok masing-masing. Begitulah yang berlaku sekarang ni. Agak pelik dalam ilmuan politik ke, sejarahnya ke, bahawa parti yang memerintah itu didesak oleh anggota partinya untuk adakan pilihan raya. Sebenarnya yang berlaku pihak pembangkang yang desak untuk adakan pilihan raya. Tapi Malaysia dah mencipta sejarah. Kalau kita tengok di dalam media sosial, keputusan-keputusan parti, ucapan pemimpin tertinggi parti UMNO, semua nak minta adakan pilihan raya. Seolah-olah mereka ini sudah mengalami masalah pemikiran sengsang yang tak pernah wujud selama saya terlibat dalam politik ni. UMNO tak pernah membuat satu kenyataan hendakkan pilihan raya, tak ada. Sebaliknya kita anggap pilihan raya ini budi bicara Perdana Menteri untuk bertindak, kerana dia yang lebih mengetahui pada kita di bawahnya. Kerana tentulah sebagai seorang Perdana Menteri, Perdana Menteri ada input dari berbagai agensi dan dia melihat bagaimanakah kalau dibubarkan boleh menang atau tidak pilihan raya ini. Jadi soalnya sekarang ni isu kerajaan pelbagai parti sama ada dia Perikatan Nasional, GPS, GSS, tidak menimbulkan permasalahan pemerintahan itu, Datuk. Pemerintahan ini atau kerajaan ini berjalan dengan baik. Jadi kita agak heran tuntutan pilihan raya ni dalam keadaan para jemaah menterinya, Perdana Menterinya nampak harmoni. Tidak ada pertentangan terbuka antara menterinya dengan Perdana Menteri. Kecuali lah pandangan-pandangan yang agak dilihat sebagai provokasi politik antara presiden-presiden partinya dalam gabungan ni. Tapi mereka tidak menteri. Contohnya Haji Hadi ada pandangannya, Tan Sri Mahyudin ada pandangan dia, GPS Sarawak Bang Johari ada pandangan dia. Jadi itu serangan yang dilakukan sekarang ni, iaitu UMNO membaling lembing kepada pemimpin UMNO itu sendiri. Perdana Menteri dia sendiri. Jadi inilah yang menjadikan mereka tidak melihat sekarang rakyat dah mendesak pula pilihan raya, sebab mereka melihat bahawa mereka hendak cepat mengubah kerajaan ini dan menjadikan UMNO atau BN ini kalah. Tetapi pada sudut pandang orang UMNO atau pemimpin UMNO, inilah masa yang tepat nak adakan pilihan raya kerana momentum dia. Soal rakyat memilih parti yang memerintah ni bukan waktu kena gayanya ataupun ada isu-isunya yang membolehkan pilihan raya itu akan menang, tetapi dia akan melihat kekuatan parti itu. Tapi kalau boleh kita, sebelum kita bergerak jauh tentang hal-hal itu, tidak, bila Datuk cakap Perdana Menteri ni ada sudut pandang dia tentang isu-isu, mungkin dapat info daripada polis cawangan khas, basikan dan sebagainya, adakah yang memberi satu gambaran apabila Presiden UMNO sendiri yang mendesak itu, pertama, adakah info yang dapat itu tidak dikongsi kepada Presiden UMNO ataupun memang jelas ada perkara yang cuba disorokkan bawah kapet berkenaan dengan pertembungan dua sosok sama UMNO ini? Ya, memanglah sebab Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri melihat bahawa jawatan yang diberikan, yang diserahkan kepada dia ini dalam koalisi kerajaan campuran PN dengan GPS dan JRS ini, dia nak cuba membantu UMNO rakyat dan juga UMNO itu sendiri. Tetapi daripada sudut pandang Presiden Parti, dia melihat bahawa jika tidak pilihan raya ini ialah untuk mencari pengaruh diri dia sendiri. Saya diberitahu oleh seorang kawan saya tadi, sekarang ni waktu Datuk Imam, waktu Presiden Parti turun naik mahkamah di Shah Alam, tak ramai ketua-ketua bahagian datang. Dah semakin menjauh. Tapi hari ini ramai. Mereka bertali arus datang menunjukkan wajahnya dalam mahkamah di Shah Alam.
Kerana mereka tengah melobi nak jadi calon. Sebab yang sign tu presiden. Jadi mereka dah nampak pilihan raya nak dekat. Jadi ada ketua bahagian, timbalan ketua bahagian seluruh negara kecuali Sarawak datang. Nak melobi menjadi calon. Jadi inilah saya rasa kegairahan presiden juga. Kalau berlaku pilihan raya, maka semua orang kena tunduk kepada dia. Inilah dia masalah yang berlaku dalam UMNO. Dan itu sebab saya kata kalau berlaku pilihan raya, Barisan Nasional atau UMNO akan kalah lagi teruk daripada 2018. Tapi berbeza dengan pilihan raya negeri, Datuk. Kalau hujah itu Datuk kemukakan, kalau kita lihat trend pilihan raya negeri itu jauh menyimpang daripada apa yang sedang Datuk gambarkan. Pilihan raya negeri itu sebab pilihan raya negeri dulu kita kena jawapan dia dengan soalan yang didahulukan, iaitu Yang Berhormat, kenapa pilihan raya Sabah UMNO kuat di sana sejak tahun 93 jadi pemerintah boleh tewas dalam pilihan raya kerana Perdana Menterinya Mahidin Yassin, dan mereka yang melompat itu kekal di dalam melompatnya itu, dan mereka melihat mereka tidak menang dalam pilihan raya negeri Sabah itu, dan Barisan Nasional tak dapat mutlak untuk membentuk kerajaan di Sabah. Begitu juga di Melaka kerana Perdana Menterinya Ismail Sabri itulah. Begitu juga Johor, Perdana Menterinya Ismail. Cuma dua-dua ni, masa itu Perdana Menterinya Mahidin Yassin. Saya rasa nak menang 6 kerusi pun susah. Skripnya berbeza. Ya, jadi soal yang bangkit sekarang, konflik yang berlaku sekarang ni, rakyat nak tengok, nak menangkan UMNO dengan Perdana Menteri Ismail Sabri, mereka melihat bahawa tak tentunya Ismail Sabri itu jadi Perdana Menteri. Jadi mereka melihat perebutan kuasa dalam UMNO ini akan menyebabkan rakyat akan mengundurkan diri. Kerana pertama sekali, Ismail Sabri sudah dapat menempatkan diri dia untuk bersaing dengan Anwar Ibrahim. Kalau dia dinafikan, maka Anwar Ibrahim sudah tidak ada lagi saingannya. Kalaulah kata Zahid nak jadi Perdana Menteri sebagai tonjolan Perdana Menteri dari UMNO, saya rasa dikunyah begitu oleh Anwar Ibrahim. This my boy, takkan you nak lawan. Jadi inilah yang kita kena lihat bahawa pilihan raya ini akan berulang lagi sejarah 2018, iaitu memilih seorang Perdana Menteri. Jadi soal yang bangkit sekarang, siapakah Perdana Menteri UMNO ni? Walaupun poster boy ke, walaupun Majlis Kerja Tertinggi telah menamakan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, tetapi masih ada soalan lagi, iaitu kalau berlaku pilihan raya Ismail Sabri tidak ditunjuk sebagai Perdana Menteri, bagaimana? Atau sebelum pemilihan ini Ismail Sabri tewas Presiden UMNO, bagaimana? Atau kalaulah pertandingan selepas pilihan raya Ismail Sabri selaku Presiden UMNO, selaku Perdana Menteri lawan Presiden UMNO dan dia kalah. Jadi inilah masalah dia. Kerana pertama kita tengok pemimpin ahli-ahli UMNO di akar umbi ni semuanya orang yang lapar. Faham dia tu? Ahli-ahli UMNO ni semuanya orang lapar, jobless, tak ada pekerja, makan tapak tangan. Kalau saya ada 52 tahun pengalaman dalam UMNO ni, tak ada pun. Kalau kita nak tengok 30% perwakilan UMNO itu independen, bebas, tak bergantung kepada ketua bahagian, kepada UMNO untuk sara hidup dia, dah kira kuat. Semua perwakilan, saya bercakap lah kalau nak ambil lah tindakan. Semuanya makan tapak tangan pemimpin bahagian. Kemudian itu mereka mengharapkan UMNO. Jadi mereka ada pula lagi wahyu. Jadi inilah yang saya lihat bahawa berat bagi UMNO kalau dalam masa yang terdekat ini, macam yang kita kena terma yang kita buat, rakyat tengah menderita ni. You nak buat pilihan raya. Jadi soalan dia, kenapakah UMNO nak ambil kesempatan dalam penderitaan rakyat ini, khasnya Presiden UMNO yang mendesak supaya dia adakan pilihan raya, untuk adakan pilihan raya. Kerana kita lihat bahawa UMNO ini sebenarnya kalau berlaku pilihan raya, pihak PKR yang anggota partinya Datuk Abdul Sani mudah saja berucap di kapal. Adakah anda memilih seorang parti yang gagal dalam melepaskan negara kita daripada belenggu ekonomi, harga barang naik? Itu sebab mereka nak membubarkan Dewan Rakyat ini untuk seolah-olah mereka tak bertanggungjawab.
Bagaimana kita nak menjawab tu? Kalau saya pengundi mendengar Abdul Sani cakap kata, betul juga. Betul. Dia membubarkan Dewan Rakyat, memberi petunjuk bahawa dia gagal nak menguruskan negara ini. Parti dia gagal kalau tidak Ismail Sabri pun. Macam juga yang selalu saya kata, kalaulah Abdullah Sani kempen di kapal, tuan-tuan, masa itu Najib Razak bertanding, Zahid Hamidi bertanding, Abdullah Sani duduk kat pentas, tuan-tuan di kapal, siapa yang mengundi Barisan Nasional atau UMNO, sama artinya nak membebaskan, nak menghalalkan penyamun, perompak dan pencuri yang telah mencuri wang NDB, yang anda semua kena menanggung hutang 30 bilion. Pengundi itu dia bodoh sangat ke? Dia fikir juga, betul lah, kalau aku nak undi BN, mana aku nak membebaskan dua penyangai dan hutangnya kita lakukan. Jadi janganlah kata kita garah, sebab kita hanya pakai pistol. Pihak Pakatan Harapan dan lawan kita pakai meriam. Jadi kita kena sediakan dulu meriam kita. Bertambah pula akhir-akhir ni soal LCS di Kementerian Pertahanan itu menjadi isu. Tapi bila Datuk sebut tentang poster boy dan sebagainya, saya duk terfikir, nanti bila, kalau kita tengok amalan 2018 kan, bila sampai waktu nak tubuhkan kerajaan, yang Pertuan Agong akan panggil Presiden Parti, Ketua Parti. Dia tak panggil Perdana Menteri interim ke apa sebelum ni. Jadi benda itu akan merubah dia punya pola dinamik situasi ketika itu. Dan menarik sebenarnya berbual dengan Datuk Zahrin. Sebab on record, Datuk Zahrin sentiasa menongkah arus. Jadi kita nak melihat untuk kita mengupas sudut pandang yang membezakan ramai UMNO pada hari ini untuk melihat daripada satu sudut saja. Kita bawakan Datuk Zahrin untuk melihat beberapa sudut pandang yang sedikit berbeza supaya kawan-kawan UMNO di luar sana dapat buat pertimbangan dan dapat berfikir dengan lebih masak dan mendalam. Saya lanjutkan soalan kepada yang